yang kedua. So sekarang kita faham yang YouTuber ni dia punya income tu datang dari YouTube tu sendiri. Yang kedua dia datang dari jual merchandise, barang-barang. Tak kisahlah dia nak jual apa, nak dia jual baju ke, keychain ke, makanan ke, atau dia nak jual buku resepi ke, ataupun dia nak jual air mandian dia. Tak boleh terima kan. Lepas tu satu lagi sumber pendapatan YouTuber ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni saya nak cerita ataupun nak kupas sikit tentang YouTuber famous terima sponsor dari syarikat judi. Saya jadi YouTuber ni lama dah, dari 2017 sampai sekarang. Dari channel YouTube Mona Lisa tak ada subscriber, dan sekarang dah ada 320,000 subscriber. Dan saya buat channel kedua ni, channel Ashraf Jeffrey, dari tak ada subscriber juga sampai ada 20,000 subscriber. Dan sepanjang saya buat YouTube ni, sepanjang saya buat video-video dekat YouTube ni, saya dapat banyak sumber pendapatan. Ada banyak jalan duit masuk kepada saya. Yang paling common ialah duit dari Google lah. Bila mana kita ada 4,000 jam watch hour dengan 1,000 subscriber, dan masa tu kita dah boleh terima duit dari YouTube, dari Google. And makin lama orang tonton video kita, makin banyak iklan yang ditawarkan, yang ditayangkan, so makin banyaklah pendapatan kita. Mula-mula saya buat YouTube dekat channel YouTube Mona Lisa, saya buat video dekat channel YouTube Mona Lisa, monthly saya just dapat sekitar 200-300 ringgit Malaysia lah, sebab view saya pun sampai sekarang tak tinggi sangat. That's why anda kena support sebenarnya. Dan ada juga jalan-jalan lain. Salah satu jalan yang kita boleh buat duit dengan YouTube ni, bila mana kita dah ada fanbase yang besar, kita ada subscriber yang ramai orang minat kita, kita boleh jual merchandise. Macam contoh baju yang saya pakai sekarang, atau maybe keychain. Ada seorang YouTuber dekat US, dia perempuan, dia jual air mandian dia. Bayangkan air mandian dia jual sebanyak 1,000 ataupun 10,000 botol, habis dalam masa 1 jam sahaja. Harga yang dia jual memang ridiculous gila, tapi ramai yang beli disebabkan minat kepada perempuan ni. Perempuan ni dia memang lebih kepada cosplayer lah. Okay. And sekarang saya tak pasti dia dekat mana. Kalau anda cari dekat YouTube pun macam tak jumpa lah. Dia katanya dia hanya aktif dekat satu tempat lagi. Dan yang paling famous tentang merchandise ni juga, anda boleh check Logan Paul. Logan Paul maybe orang-orang tua macam saya tak tengok lah, tapi orang muda sangat-sangat meminati Logan Paul. Logan Paul ni dia punya merchandise gila lah, kita kata. Dia boleh collaborate dengan Supreme kot. Dia punya produk-produk boleh collaborate dengan Supreme, and dia punya kad Pokemon, NFT bagai tu memang terjual dengan laku keras. And itu yang kedua. So sekarang kita faham yang YouTuber ni dia punya income tu datang dari YouTube tu sendiri. Yang kedua dia datang dari jual merchandise, barang-barang. Tak kisahlah dia nak jual apa, nak dia jual baju ke, keychain ke, makanan ke, atau dia nak jual buku resepi ke, ataupun dia nak jual air mandian dia. Tak boleh terima kan. Lepas tu satu lagi sumber pendapatan YouTuber ialah dari sponsorship lah. Sponsorship ni ada dua bentuk biasanya. Yang pertama barang, macam yang anda dapat tengok sekarang, laptop ada di hadapan saya ni, Gigabyte Aorus 15G adalah laptop yang disponsor oleh Gigabyte. Harga dia RM8,000 Malaysia kot. Lepas tu headset yang ada dekat tangan saya, Cooler Master MH630 ni pun adalah dari sponsorship. And ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3, ini saya beli sendiri. So basically kita dapat barang. And kelebihan bila jadi tag YouTuber ni, kita akan dapat barang non-stop. Banyak gila barang sampai. Barang sampai tu sama ada dia bayar ataupun tak, and kita akan dapat barang tu lah. So barang ni kita boleh guna ataupun kita boleh jual balik. Saya tak simpan barang-barang ni disebabkan satu, bilik saya sangat-sangat kecil. Yang kedua, saya lebih pentingkan duit dari barang-barang ni. Apa yang saya buat? Saya buat satu channel Telegram Mona Lisa. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk join channel tu. Saya akan jual pada harga yang gila-gila murah lah. Macam harga speaker, JBL speaker, kalau anda beli dekat Shopee ke, anda beli official dekat kedai ke, harga dia dalam RM900 Malaysia. Tapi saya jual dekat channel Telegram tu, saya jual pada harga RM500 Malaysia. Sebagai contoh lagi lah, macam headset ni, dia datang satu set dengan benda-benda lain. Harga dia dalam RM399, saya nak jual dalam RM299 saja. Anda dapat jimat RM100 kot. So kalau anda berminat untuk beli barang-barang yang saya review, anda boleh join channel Telegram tu. Okay, itu
sponsorship dari segi barang. Yang paling best sebenarnya dari segi duit lah. Tapi yang lagi best ialah barang dan juga duit. Tapi duit ni dia datang dari banyak company lah. Macam saya sendiri, saya punya kadar bayaran. Kalau company tu kecil ataupun produk yang dia hantar kepada saya macam nilaian dia RM100, saya tak charge company tu. Yalah, fikir logik lah. Dia macam headset ni RM100 tapi kau ambil payment sampai RM1,000 untuk production fee kan. So macam tak logik lah. Tapi kalau company tu besar, saya akan charge sekitar RM1,000 hingga RM4,000 Malaysia. Saya tak charge mahal-mahal lah. Cuma saya pernah dapat satu projek yang harga dia, yang nilaian dia RM10,000 Malaysia. 2 kali kot saya dapat dari satu company yang sangat-sangat besar. And saya rasa patutlah saya charge dia. Orang lain charge dia sampai RM20,000-30,000 Malaysia. Saya charge RM10,000. Okey, sangat-sangat lah. And job tu pun 2 kali saja. Sepanjang saya buat video ni 2 kali. Yang lain ada banyak lah. Ada banyak macam RM500 Malaysia pun ada. Saya bergantung, seriously saya punya harga tu bergantung kepada job yang saya terima dan kemampuan company itu sendiri. Benda ni memang menguntungkan. So total nilaian bulanan income saya dekat YouTube ni busuk-busuk pun dapatlah 3,000 sebulan. Belum campur lagi dengan gaji dari Mona Lisa, belum campur lagi benda-benda lain. And saya lupa, satu lagi cabang untuk YouTuber ni buat duit ialah dari segi affiliate. Affiliate ni macam kita promote barang orang, bila orang beli barang tu kita akan dapat duit dari tu. Interestingly, macam saya ada affiliate Shopee. So dekat Shopee tu ada kedai komputer Mona Lisa. Biasanya saya, kalau contoh orang tanya saya, Abang headset apa terbaik bawah harga RM100 Malaysia, saya akan recommend anda untuk beli Techwear Fusion, Fantech Fusion, dan saya akan bagi link untuk anda beli, iaitu link dekat Shopee Mona Lisa. So by that, Mona Lisa pun dapat sales dan saya pun dapat duit bonus lah, macam affiliate punya duit tu kan. But kita balik kepada sponsorship tadi. Sepanjang saya buat video dekat YouTube Mona Lisa dari 2017 sampai sekarang, saya dapat approach dari banyak company. Company barang komputer, gadget, tak payah cerita lah. Yang paling best ni terima dari Bovum. Bovum ni company dekat Singapura. Mereka bukan sahaja bagi produk tu, tapi mereka pun bayar saya untuk buat video tu. Ini best lah Bovum tu kan. And company yang pelik-pelik pernah approach saya ialah company, salah satu ialah company platform Forex. So saya adalah orang yang yakin Forex adalah haram. Anda bagilah buah kilah, anda bagilah alasan apa sekalipun, keluarkan video Ustaz Dasuki sekalipun, saya percaya yang Forex adalah haram. Bab ekonomi, bab duit ni saya betul-betul berpegang kepada apa yang dikeluarkan oleh Ustaz Zaharuddin lah. Uzar kan, anda boleh follow dia dekat Facebook, anda boleh follow dekat website. So apa yang dikata halal, saya akan follow halal. Apa yang dikata haram, saya akan follow haram lah. Actually bab Forex ni banyak gila ustaz yang menentang dia, but still ada orang yang menegakkan benda-benda macam ni. Cuma sekali lagi, untuk saya yakin yang Forex ni haram. So bila dapat job untuk promote platform mereka, saya akan tolak. Saya akan tolak dengan cara baik lah, sebab saya tak berapa minat. Kalau macam Bitcoin ke atau NFT ke, yang ni saya percaya sikit. Bukan saya percaya, saya yakin dia halal. So saya akan buat benda-benda macam tu. Forex ni dia tawarkan kepada saya dengan amount yang sangat besar sebenarnya. Amount yang sangat besar. Kemudian saya sendiri pernah dapat approach dari ke company judi online. Company besar, bukan company kecil. Cuma saya tak boleh dedah kan company-company tu. Nanti anda pergi cari, anda pun main judi sekali. Tak boleh lah. So saya tolak lah benda-benda judi ni, sebab saya betul-betul jaga halal haram. Saya cuba jaga. Saya bukanlah orang yang baik. Seriously, saya bukanlah orang yang baik. Saya ulang satu kata-kata dari Imam Abu Hanifah kan. Imam Abu Hanifah dia bagi tahu, kalau Imam Abu Hanifah ke Imam Ahmad bin Hanbal, saya pun lupa. Antara dua imam besar itulah, mazhab Hanbali ataupun mazhab Hanafi. Dia bagi tahu, kalaulah anda tahu dosa yang saya buat, anda akan ambil pasir dekat tanah dan campak dekat muka saya. The same thing. Kalau anda tahu dosa-dosa yang saya buat, anda mesti terkejut lah, macam tak layak pun dia bercakap benda-benda macam ni kan. But still saya kena sampaikan benda-benda yang saya percaya ini adalah kebaikan. So dekat mana dah tadi kita? So saya memang jaga benda-benda yang, saya cuba jaga benda halal haram, yang mana saya percaya kalau dia haram, saya tak akan bagi masuk dalam tubuh badan saya dan juga ahli keluarga saya lah. So mungkin ada di antara anda fikir macam,
Oh, dia offer 10,000 je. Kalau aku benda haram macam ni, aku akan tolak lah. Apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda, selagi anda tak dapat tawaran tu, selagi anda anda tak dapat tawaran tu, selagi tu anda tak boleh cakap macam tu. Bukan saya nak backup YouTuber yang buat ambil sponsor judi tu. No. Tapi sifat manusia Allah buat macam tu. Bila ditawarkan, bayangkan anda dalam kemelut ekonomi diri anda tak ada duit untuk makan, bila check bank ada RM10 saja, tiba-tiba datang seorang, dia tawarkan kepada anda, aku bagi kau RM10,000 Malaysia, kau kena cium perempuan tu. Perempuan tu bukan mahram kita. So kalau kita pergi cium dia, nanti dosa kan. So ketika tu kita fikir macam, RM10,000 just pergi cium, kena hentam pun tak ada masalah. Kalau dapat dosa pun dapat dosa kejap-kejap saja kan. So kita pun pergi cium, sebab yalah orang offer kepada kita RM10,000. And dalam kes YouTuber ni, saya percaya bukan RM10,000. Saya percaya bukan RM10,000. At least RM30 ataupun RM50,000 Malaysia lah. Bayangkan macam saya, YouTuber yang kecil ni pun, kalau orang suruh saya buat video, saya akan charge RM1,000 hingga RM4,000 Malaysia. Kita katakan RM4,000 Malaysia lah. Ataupun maybe job yang paling besar tu, RM10,000 Malaysia. Bayangkan views saya rendah gila, tapi orang sanggup bayar sampai RM10,000 Malaysia. Dan sekarang anda cuba letak kes ni kepada YouTuber yang memang video dia boleh cecah 1 million views, dia punya subscriber ramai gila, dia punya clan pun ramai kan. Anda bayangkan berapa company tu sanggup bayar dia. For sure lagi tinggi daripada saya. Dan anda cuba duduk di tempat dia, anda fikir, bawah aku ada lagi pekerja-pekerja yang aku kena bayar, dan ini buat satu video aku dapat bukan sahaja kita kata views, dan aku dapat RM50,000 Malaysia, dah boleh bayar gaji pekerja aku untuk 2-3 bulan sekaligus. Kalau anda jadi dia pun, saya rasa, bukan anda lah, kalau saya jadi dia pun, saya akan tergugat. Cuma kenapa saya kata kalau orang tawar saya macam company judi tadi, dia email saya untuk bayar sponsor kepada saya RM10,000 Malaysia, saya tolak, sebab bagi saya RM10,000 tu masih lagi kecil lah. Kalau ditawarkan kepada saya RM100,000 Malaysia, mungkin saya fikir 2-3 kali juga. Saya tak berani jamin yang saya akan tolak tawaran-tawaran tu. But selagi saya mampu, selagi iman saya kuat, selagi tu saya akan tolak lah tawaran-tawaran tu. Benda ni tak pelik lah. Maksud saya, sponsorship yang besar-besar adalah satu benda yang tak pelik. Ada seorang influencer yang saya kira dia adalah nombor 1 dekat Malaysia ni. Dia jual apa-apa memang laku keras. Dia buat video apa-apa, semua orang tengok video dia. Influencer ni, kalau saya nak bayar dia untuk promote Samurai Yakiniku, restoran saya dekat Bangi dan juga Kota Baru tu, saya kena bayar dia dalam RM50,000 Malaysia untuk satu video. Saya bukan nak kata dia menindas saya. Tak. Seriously, kalau anda tanya saya, adakah saya akan bayar? Kalau saya ada duit, saya akan bayar dia. Sebab dia memang top influencer dekat Malaysia, and saya yakin kalau saya bayar dia, somehow marketing akan gila successful. Cuma saya tak ada duit tu sekarang, that's why saya tak bayar dia. The point is, sponsorship yang harga puluh ribu, ratus ribu sebenarnya bukanlah satu benda yang kita kata kayangan, satu benda khayalan, bukan, dia bukan satu dongeng, dia betul-betul wujud benda-benda macam tu. And saya just nak guna kesempatan ni untuk bagi tahu beberapa message lah. Yang pertama, kita kena pastikan semua benda yang masuk ke dalam badan kita tu adalah halalan thayyiban, bukan setakat halal, bukan setakat disembelih dengan nama Allah, bismillah bagai, bukan. Tapi makanan yang nak masuk ke dalam kita tu mestilah bersih, mestilah selamat untuk dikonsum. Dan kalau benda tu harta, kita kena pastikan dia datang dari sumber yang bersih, halal juga kan. And itu yang pertama. Yang kedua, anda jangan kita kata macam mana, YouTuber tu memang buat benda yang salah, kita kena tegur dia, tapi kita tak boleh caci dia. Bila mana orang buat satu-satu keburukan, kita kena benci keburukan yang dia buat, tapi kita tak boleh benci orang tu tersendiri. Banyak sangat kisah-kisah yang lama yang paling famous ialah kisah pelacur yang bagi anjing tu minum dan dia masuk syurga. Banyak gila kisah-kisah yang diceritakan kepada kita.
membuktikan kadang-kadang kita nampak kehidupan dia adalah kehidupan yang penuh dengan maksiat, tapi bila dia mati Allah angkat dia jadi manusia yang sangat-sangat mulia. That's why betul saya tak nafikan YouTuber tu buat kesilapan yang sangat-sangat besar, mungkin disebabkan dia punya dia tak ada orang cerita dekat dia benda ni tak boleh buat ke, maybe bagi dia benda ni macam biasa saja, mungkin kan. Tapi kita jangan sesekali caci maki dia, kata oh YouTuber ni memang teruk gila, YouTuber ni memang akan masuk neraka. No, kita tak boleh buat benda-benda macam tu. Kita kena benci kemungkaran yang dia buat, tapi kita tak boleh benci dia. The best thing is kita boleh approach dia, kita bagi nasihat dekat dia. Sebab saya sendiri, jujur saya bagi tahu, saya tak suka dengan konten-konten yang dia buat. Tapi sebagai seorang manusia yang melihat kebaikan pada manusia yang lain, saya sangat-sangat respect dia. Bagaimana dia bina dia punya group, dia naikkan kawan-kawan dia sampai ke atas, sampai boleh bagi manfaat kepada orang-orang lain juga. Yang tu saya memang respect dia. Even sebenarnya dia pernah join saya punya live beberapa kali juga. Dia pun pernah komen dekat YouTube saya. Saya tak pasti dia ataupun anak buah dia. But yes, the point is like that. Kita tak boleh benci pelaku maksiat tu, tapi kita kena benci maksiat yang dia buat lah. So apa-apa pun kita kena tanya, kita kena jaga kita punya perangai tau. Macam tentang forex kan. Ni penutup lah. Tentang forex tu, ada orang kata ada orang bagi hujah. Bila saya tanya, bila saya bagi tahu forex ni haram, dia pun bagi hujah. Dia bagi tahu yang bank kita buat, Maybank pun ada buat forex, CIMB pun ada buat forex. Kenapa dia orang buat halal, kita buat haram kan? Ni mesti dia nak ambil untung dekat dia seorang semua kan. Bila orang jawab soalan saya kan, bila orang berhujah macam tu, saya tak berapa setuju. Sebab at the end Allah dia tak tanya apa bank tu buat kepada kita. No. Allah tanya apa yang kita buat. Kalau kita rasa benda, bila kita nampak orang buat benda maksiat, kita tak boleh jadikan tindakan dia sebagai hujah membenarkan tindakan kita. Kita tak boleh. Kalau kita nampak A buat salah, B buat salah, kita tak boleh kata, A dan B buat salah, kenapa aku tak boleh buat benda salah? Allah tak tanya apa yang A dan B buat. Yang tu Allah akan tanya dia dua orang. Tapi Allah akan tanya kita, kenapa kau buat benda salah ni? Yang masuk syurga, neraka di atas perbuatan kita bukan A dan B. No. Yang masuk syurga, neraka atas perbuatan kita adalah kita sendiri. So yang tu kita kena tanya diri kita kena jujur dengan diri kita. Macam saya bagi tahu, kalaulah anda tahu maksiat dan juga keburukan yang saya buat, saya yakin anda akan rasa saya tak layak untuk bercerita semua benda ni. But atas dasar Muslim yang percaya kita kena bagi manfaat kepada orang lain, manusia yang paling bagus adalah manusia yang paling banyak bagi manfaat dekat orang lain, pesan Nabi. So saya sampaikan benda ni, harap benda ni dapat memberi sedikit manfaat dan juga ilmu lah kepada anda. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.